This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi soalan 2019. Madam pergi kepada, kalau yang nombor 1 depan-depan tu dia lebih kepada teori dan konsep. Jadi dia tak perlukan bantuan madam sangatlah untuk terang kepada pelajar. Madam pergi kepada yang perlu kira-kira dulu. Dah habis nanti kita patah balik. Kalau awak pergi dekat drive madam, dia ada cadangan jawapan pun ada dalam tu untuk tahun 2019. Okay. So kita pilih nombor 10 dahulu sebab biasanya awal-awal ni pelajar akan cuba masuk. Mungkin kalau kita mula yang awal yang mudah ni, diorang tak tertinggal lah. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 10, tajuk log. Untuk tajuk log ni memang dia bagi banyak sangat rumus. Banyak sangat rumus. Saya cuba juga menggunakan rumus, cara menulis rumus begini untuk matrikulasi tapi tidak berjaya setakat ni. Sebab mudah, senang kita nak tengok dari segi nombor berapa rumus tu, senang kita nak bagi tahu pelajar. Okey. Soalan bagi dekat kita, okay, dia bagi log C asas M, jawapannya ialah X. Tapi asas yang dia gunakan ialah asas M. Okey, untuk menjawab soalan A, soalan A ni baguslah. Sebab dia memang bagi asas M. Jadi kita follow je dia. Okey, kita follow je dia. Okay, log asas kita tulis kecil. Kemudian 1/C. Kita nak tengok 1/C ni. 1/C sebenarnya ialah C kuasa negatif 1. Jadi kita tukar dia jadi C kuasa negatif 1. Dalam hukum log, kalau ada apa-apa yang bertinggik begini, kita boleh pindahkan dia ke depan. Kita boleh pindahkan dia ke depan. Akhirnya dia menjadi, dia akan menjadi sama dengan negatif log C asas M. Dan dia menjadi seperti yang mula-mula kita dapat tadi yang warna kuning ni, terjadilah warna kuning di sini. Maka untuk jawapan A, nilainya adalah negatif dan yang kuning itu merupakan X. Okey, selesai soalan 10A. Okey, kalau ada soalan terus sama ada buka mic ataupun type antara dua. Okey, kemudian madam nak jawab 10B. Cuma 10B dah memberikan masalah kepada kita iaitu dia mula menukarkan base. Base kita cantik-cantik dia dah tukar. Tapi kita jangan risau, kita boleh guna rumus nombor 8. Ni urutan nombor rumus ni tahun 2019. Mungkin 2023 ni urutannya lain. Okay, urutannya lain sebab berlaku perubahan silibus KSSM dah sekarang ni. Okay, so yang semasa tahun 2019, rumus nombor 8 iaitu madam boleh tukar base yang A sekarang kita tak berkenan, kita nak tukar base lama kita yang C. Kita nak tukar, kita dibolehkan. So boleh guna pertukaran base. Okey, bila nak guna pertukaran base, log M, sekejap saya tulis sekejap. Log punca M, saya pecah dulu antara C dan juga yang belakang tu, log M kuasa 3 punca M. Saya pecahkan dulu mengikut hukum log.
Seandainya nilai di sini kita ni darab, hubungan darab tu nanti menjadi tambah. Kemudian, bila nak guna rumus nombor 8, ia akan menjadi pecahan. Okay, dia akan menjadi pecahan. C berada di atas, medan tulis di atas. Log C. Manakala yang bawah, log punca M sebenarnya M kuasa setengah. Okay, punca M itu adalah M kuasa setengah. Kemudian saya nak pilih base yang saya nak. Base yang saya nak ialah base M seperti soalan bagi. Tambah, ulang benda yang sama, log M kuasa 3 dekat atas, log M kuasa setengah kat bawah. Kemudian kita dapati yang ini dia bertenggek di situ, kita jatuhkan dia ke depan. Yang ini pun bertenggek, yang ini pun bertenggek, kita pindahkan dia ke depan. Ke depan. Kesudahannya yang atas ni, okay, yang atas sekarang ni yang berwarna kuning ni, itu merupakan X. Per dengan setengah. Kemudian yang warna pink ini, log M adalah 1. Tambah dengan 3. Okey, 3, saya tak tulis base pula kat sini, base M. Okey, 3 jatuh ke depan. Kemudian kita darab dengan 1 lah sebab log M asas M. Per dengan setengah tadi di depan, log M asas M adalah 1. Okey. Kemudian kalau nak mudah cerita, sebab yang bawah ni adalah setengah, kita boleh tambah X tambah dengan 3. Okey, untuk penulisan yang ini, X tambah dengan 3 ni, okey, X tambah dengan 3 tu, bahagi dengan 1/2 sebenarnya kalau madam buat dalam kat tepi, nak terang kat pelajar. Dalam matematik, daripada sekolah rendah, cikgu kita kata, kena tukar bahagi menjadi darab. Bila tukar, 2 naik atas. Dan 1 turun bawah. Tapi per 1 biasanya orang tak tulis. Jadi jawapan kita yang terakhir di sini ialah 2 darab dengan X tambah dengan 3. Okey, madam buka kepada soalan untuk nombor 10, A dan B. Silakan, kalau ada silakan. Faham. Faham Okey, kalau faham kita teruskan soalan nombor 11. Okey, untuk nombor 11, madam tadi ambil masa yang sangat lama sebab madam tak perasan dia tipu kita sedikit. Dia tipu kita sedikit. Jadi boleh bayanglah senior kita menderitalah jawab soalan ni. Okey, dalam tajuk apa dia namanya, saya lupa. Hukum linear. Dalam hukum linear, kalau dalam nota saya suka buat Y sama dengan MX tambah dengan C. Kali ni dia bagi 2 graf. Kita memang kena bersabarlah. Dia bagi 2 graf. Kemudian dia bagi kat sini, kalau saya boleh padam, saya highlight dengan warna pink ni. Ini adalah Y besar. Y besar, kita tak boleh percaya sangat dekat Y besar tu. Jadi Y besar tu sebenarnya dia ada hidden, dia ada nilai yang tersembunyi di dalamnya tetapi tidak diterjemahkan pada soalan. Jadi nak tak nak kita kena tengok nilai yang biru ini menjadi penentu kepada perubahan soalan kita. Saya tadi tidak tengok iaitulah. Okey. Saya buat dulu untuk graf yang pink dengan biru.
Okey, daripada persamaan yang diberi kepada kita, persamaan kita diberi yang ini. Jadi kita ada Y per dengan X sama dengan PX kuasa 2 tolak dengan QX. Okey, untuk kita membuat yang graf pink biru, kata kuncinya ialah paksi X-nya hanyalah X. Tetapi sekarang ni, paksi X kita adalah X kuasa 2. Jadi kita kena kurangkan kuasa itu supaya dia mesti jadi X sahaja. Tu kata kunci. Jangan tengok Y tu. Y memang dia mengelirukan pelajar. Tengok X. Bila pelajar nak turunkan kuasa, pelajar akan buat proses semua sebutan bahagi dengan X. Kesannya dia akan dapat Y per dengan X kuasa 2 sama dengan PX tolak dengan Q. Akhirnya, paksi Y kita, paksi X kita seperti graf. Dan nilai Y besar yang tersembunyi itu sebenarnya adalah Y per dengan X kuasa 2. Itu sebenarnya yang diwakilkan oleh Y besar pada warna pink tersebut. Sebab itu Meda kata soalan itu mengelirukan pelajar. Okey. Kalau ada soalan silakan tanya terus. Okey, kemudian pada graf kita, kita kena faham apakah maksud hukum linear ini. Yang pertama, yang warna pink ni sebenarnya adalah Y. Sama dengan yang huruf P tu sebenarnya dia adalah M. Kemudian yang X tu yang ini. Kemudian ada satu lagi nilai tambah dengan C. Jadi sebenarnya kalau kita tengok graf kita, pintasan pada paksi Y-nya adalah negatif 6K. Okey, negatif 6K kita tulis bersamaan dengan negatif Q di sini. Kita samakan negatif Q, jadi 6K sama dengan Q dan kita boleh jadikan K sebagai tajuk sama dengan Q per dengan 6. Okey, Meda stop sekejap untuk K sama dengan Q per 6. Sebab soalan minta nanti ungkapkan P dalam sebutan Q, tetapi kita sekarang masih ada sebutan K dan juga Q, P tak wujud lagi. P tak muncul lagi semasa graf pertama. Graf kedua nanti dia akan muncul. Tapi Madam akan stop kat situ dululah. Okey, Madam tanya dulu graf yang pertama. Boleh faham ke cara Madam terang ni? Graf pertama dulu. Graf pink, biru, kuning dulu. Faham. Faham Okey, next Madam akan pergi kepada graf warna lain pula ni. Warna biru muda. Kemudian ada satu nilai yang mengganggu kita iaitu nilai warna purple ni. Dia buat huruf X besar. Okay, dia buat huruf X besar. Jadi untuk graf yang kedua kita tak boleh tengok warna purple. Kita kena tengok warna biru pula. Kerana warna biru tu Y kecil per dengan X kuasa 3. Jadi nilai yang ini siapa yang tengok dia akan terjerat. Okey, next. Meda pergi kepada cara nak ubah. Okey, kita ada Y per dengan X sama dengan PX kuasa 2 tolak dengan QX. Kata kuncinya ialah warna biru muda. Di mana nilai di bawah ni sepatutnya ialah X kuasa 3. Tetapi kita punya baru X kuasa 1. Okey.
Jadi kita kenalah buat proses membahagi dengan X kuasa 2. Jadi yang ini menjadi Y per dengan X kuasa 3 seperti paksi pada graf nombor 2. Tetapi yang ini akan mula menjadi P sahaja tolak dengan Q per dengan X. Okay, madam buat X gitulah sebab dia paksi tu dia buat X besar. Okey, jadi kalau madam tulis lagi sekali, Y per dengan X kuasa 3 sama dengan negatif Q. Paksi yang dia sorok daripada kita sebenarnya 1 per X. Tambah dengan P. Okay, paksi yang dia buat warna purple tadi tu sebenarnya nilainya adalah 1 per X. Tapi dia rahsiakan kepada kita. Okey, daripada graf yang kedua, maklumat yang dia bagi ialah kawasan kuning. Kawasan kuning adalah pintasan paksi Y. Jadi graf kita yang ini menunjukkan nilai Y sama dengan negatif Q itu menunjukkan nilai M. Yang warna purple itu adalah paksi X tambah dengan C. Dengan kata lain, nilai C kita adalah P. Okay, nilai C kita adalah P. Nilai P dekat graf adalah K tambah dengan 3. Jadi kita akan menunggu. Okay, soalan suruh ungkapkan P dalam sebutan Q. Dia suruh P jadi tajuk. Okey. So dia suruh P jadi tajuk sama dengan K tadi ambil yang kuning. Okey. Q per dengan 6 tambah dengan 3. Nak berhenti kat sini pun okey. Kalau nak teruskan pun boleh. Kalau siapa nak teruskan, buat darab silang kaki meja. Silang pertama dapat Q. Silang yang kedua dapat 18. Okey, 6 darab 3 positif 18. Dan kaki meja, kaki dia pula. Per dengan 6. Selesai soalan ini. Okey, madam buka kepada soalan. Memang dia tinggi sedikit, tapi kita cuba bincang slow and steady. Cakap pun pelan-pelan je. Supaya benda tu pelajar rasa, oh okey, exam nanti soalan kadang-kadang menipu juga. Okey, soalan menipu juga. Berbanding soalan yang kita buat latihan sebelum ni, dia tak pernah tipu. Okey, dia tak pernah tipu. Dia memang bagi on the dot. Yang ini dot. Dia nipu sikit. Okey, madam buka kepada soalan di mana rasa sukar nak digest. Faham, cikgu. Boleh? Boleh faham? Faham. Faham. Saya minta maaf, ada pelajar dia request nak beberapa soalan. Cuma saya sekarang ni lebih kepada koleksi soalan pasir. Sebab itu cara soalan ditanya. Berbanding kalau kita buat latihan yang biasa-biasa. Okay, lepas tu saya sebab saya bukan cikgu admin, saya perlukan guideline untuk mengajar. Kalau bagi soalan tanpa skema jawapan, saya agak keberatan lah sedikit sebab saya takut saya ajar salah. Kalau ada guideline, saya akan menerangkan walaupun caranya berbeza dengan skema jawapan, tetapi mungkin cara saya tu mungkin lebih mesra kepada pelajar. Skema tu dia lebih mesra kepada cikgu. Sebab cikgu dia dah matang, jadi dia buat skema macam tu pun yang ringkas, cikgu dah okey. Cikgu memang cikgu Ahmad, dia memang okey. Tapi untuk pelajar, dia belum sampai tahap dia fikir. Jadi dia macam walaupun skema ada, saya dulu pun masa tahun 1995, 1996,
Skema memang ada, tapi saya still lagi tak faham macam mana dia boleh dapat. Jadi, yang saya ada masalah dulu tu, itu yang saya ajar awak sekarang. Apa keperluan saya dulu, saya perlukan skema yang lebih detail. Jadi itulah yang saya hasilkan sekarang. Inilah kelas tambahan online ni untuk itu. Untuk menerangkan skema pemargahan yang lebih mesra pelajar. So sorry, saya tolak yang tu, saya minta maaf. Okey. Graf yang kedua, ada soalan kawan kita, dia tanya kenapa medium bahagikan dengan X kuasa 2. Medium bahagikan dengan X kuasa 2 kerana paksi kita di sini, dia nakkan Y per X kuasa 3. Sedangkan soalan kita adalah Y per X sahaja. Untuk menjadikan X kuasa 1 ni kuasa 3, jadi medium kena buat, sebab dia duduk bawah. Bila duduk kat bawah, so medium kena buat X kuasa 2 di bawah. Untuk orang-orang yang di atas tu, dia akan menjadi bahagilah. Saya bukan mendarab tadi, saya membahagi. Biasanya orang darab. Tapi saya tadi membahagi. Jarang-jarang berlaku membahagi ni. Biasanya pelajar darab. Kalau pelajar darab, X ni mati. Lagi parah. Sebab sepatutnya X tu jadi kuasa 3. Kita mendarab, X tu mati. Sebab itu kita kena membahagi dengan X kuasa 2. Supaya X kuasa 1 ni, X kuasa 1 bila ada lagi X kuasa 2, menurut hukum indeks, kuasa ni kita tambah. Dia akan menjadi X kuasa 3. Begitulah Afrina caranya. Okey, ada lagi tak nombor 11? Silakan. Kalau tak ada, saya pergi nombor 12. Okey, saya teruskan. Okey, nombor 12. Kita kena baca juga ayat dia. Kita tak boleh tengok pada gambar rajah terus. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah rhombus. Kata kunci pertama tu rhombus. Kalau pelajar tak baca, dia terkam terus dekat gambar rajah, tak boleh jawab dia. Jadi kalau di sini jejari, radius, ini pun radius, automatik sebab dia rhombus, di sini R, di sini pun R. Soalan 2011 hingga 2017. Soalan nak suruh kita mengira. Tetapi soalan 2018, 2019, dia tak nak kita kira. Dia nak dalam sebutan R, dalam sebutan alfa. Dia macam menguji kesabaran kita sikit. Sebab kalau dia bagi R ni nilai, sudah tentu pelajar ramai guna kalkulator. Orang yang buat soalan ni, dia dah dapat detect dah. Kalkulator pelajar canggih. Okey, so ayat pertama, rhombus. Selesai, kita nak cari jarak sisi-sisi dia tu adalah bersamaan dengan radius sahaja. Terterap pada sektor AOB dengan pusat O dan jejari R. Sebab itu madam buat R tadi, tidak buat huruf C sebab soalan memang bagi jejari dia R. Dia sebut jejari bahasa Melayu tetapi dia tulis bahasa Inggeris radius. So kita ikut je lah. Okay, kita ikut je. Kemudian soalan bagi luas sektor AOB ialah 18. Kita pun rujuk senarai rumus luas sektor. Ada rumus. Jadi luas sektor sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. J kuasa 2 theta. Kemudian dia dah bagi dah nilai luas bersamaan dengan 18 sama dengan 1/2 R kuasa 2 alfa. Kenapa alfa? Sebab soalan bagi alfa radian.
Okay, so madam ubah suai dulu 2 ni ke sana. Dia akan jadi 36 sama dengan R kuasa 2 alfa. Kemudian kita tengok soalan A, dia kata dia nak alfa dalam sebutan R. Maksudnya alfa kena jadi tajuk. Jadi alfa sama dengan 36 R kuasa 2 dengan alfa hubungannya adalah darab. Bila pindah sini, dia jadi bahagi. Kalau siapa tak selesa alfa di sana, boleh pindahlah. Kadang-kadang pelajar rasa benda tu satu beban. So, madam, bawalah semula supaya pelajar tidak rasa otaknya sengit. Sebab pelajar dia tak boleh. Okay, dia belum lagi matang untuk tukar-tukar tu. So, madam dah dapat alfa bersamaan dengan 36 per dengan R kuasa 2. So, madam buka kepada soalan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan nombor 12A dulu. Faham. Faham? Okey, kita teruskan. Kemudian soalan B, dia minta kita cari perimeter, ukur lilit bagi kawasan berlorek dalam sebutan R. Yang pertama, R tambah R. Madam dah ada 2 R. Perimeter sama dengan 2 R. Kemudian madam nak tambah nilai di sini. Sekejap Okey. Nak tambah yang ini kita panggil panjang lengkuk. Kita rujuk rumus. Panjang lengkuk rumusnya S sama dengan J theta. J kita pula adalah R. Theta kita pula adalah alfa. Okey, dia nak dalam sebutan R. Jadi sekali ni alfa ni mengganggu kita. Alfa tu adalah parasite pada soalan ini sekarang. Okey, dia bukan symbiosis, dia parasite. So kita kena tukar alfa tadi yang kita dapat daripada soalan depan tadi. Bersamaan dengan 2R tambah dengan R darab 36 per dengan R kuasa 2. Madam boleh mematikan R yang ini, tinggal itu saja. So, jawapan akhir kita 2R tambah 36 per dengan R. Kalau nak tinggal jawapan begini pun boleh. Kalau nak teruskan pun boleh. Okay? Yang dapat sampai sini pun dah kira alhamdulillah dah. Okey, katakan pelajar rasa macam tak seronok lah ada dua sebutan. Okey, ada setengah pelajar dia rasa tak seronok, macam tak habis, macam tak habis. Okey, kita buat silang kaki meja. Yang pertama, warna kuning, 2R kuasa 2. Kemudian, warna purple tambah dengan 36. Itu baru namanya cross. Kemudian multiply. Yang bawah tu jadi R. Kaedah yang madam buat ni namanya cross multiply kerana proses kerjanya yang pertama kuning dengan purple tu cross. Kemudian yang biru tu multiply. Sebab itu cikgu kita kata kaedah darab silang. Kerana benda ni kita panggil darab. Lepas tu bersilang. Okay, cross multiply ataupun darab silang. Okay, madam buka kepada soalan nombor 12B. Silakan. Mana rasa tak boleh? Tapi yang rhombus tadi kena settle dulu. Boleh, madam. Boleh. Okay, nombor 12 beres. Kita teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi. Mungkin boleh lagi soalan ni. Baru pukul 9. Dia sekejap je mat ni. Sebab tu setengah jam dipilih. Dipilih kerana biar pelajar rasa tak cukup, nak lagi. Berbanding
buat 2 jam, pelajar akan merasa menderitanya 2 jam ni. Itu kenapa sebab saya memilih setengah jam sahaja. Selain daripada saya tak cukup masa untuk study lah. Ini sebab cuti Kelantan cuti hari ni. Banyak masa lah study. Okey. Nombor 13. Dia kata dia bagi 2 titik. Okey, 2 titik. Kemudian dia suruh nyatakan jarak. Pada tahun 2019 ini, saya tak pasti rumus diberi ke tidak tentang jarak. Tapi 2019 dia bagi rumus ni. Sekejap saya balik sekejap. Saya rujuk tadi buku 2011 hingga 2017, rumus untuk distance jarak diberi. Tapi tak silap saya, rumus yang latest ni tak ada rasanya tentang jarak. Betul? Rumus jarak ni tak ada. Jadi you kena hafal rumus jarak. Sebab yang ini Mac Modern rasanya kalau dia bagi pun dalam Mac Modern. Jadi saya tak tunjuklah senarai rumus. Sebab senarai rumus untuk tahun awak tidak ada rumus jarak. Jadi kita kena fikir logik saja. Kalau dia tanyakan tentang jarak, kita ingat saja teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. So jarak AB sama dengan punca macam Pythagoras. Mula-mula kita tengok X dulu. Nilai X yang ada ialah 4 dengan 1. Kita cari jarak antara mereka. 4 dengan 1. 4 tolak 1 kuasa 2. Tambah dengan. Kemudian Madam tengok yang untuk paksi Y pula. Paksi Y kita 7 dengan 3. 7 tolak 3 kuasa 2. Sama dengan, dia dah jadi teorem Pythagoras lah ni. 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Sudah tentu jawapannya ialah 5 lah. Sebab kita hafal teorem Pythagoras segi 90 darjah. Kalau sini 3, sini 4, sini 5. Okay. Itu teorem Pythagoras untuk mencari jarak hipotenus. Sama jugalah dengan yang kita kira sekarang. Boleh terima? Dan memang saya yakin rumus ini tidak diberi. Rumus ini tidak diberi. Jadi saya tak naklah bagi harapan palsu ke awak bagi rumus yang dulu kala. Sebab dia memang tak diberi. Okey, boleh? Boleh, Madam. Boleh. Okey, saya pergi kepada soalan B. Soalan B ni dia mula membawa kita kepada tajuk geometrik lah sikit. Geometrik koordinat. Saya lupa tajuk penuh dia sebab bahasa Inggeris pun sebenarnya saya lupa dah. Okey. Garis lurus AB dipanjangkan ke titik C. Maksudnya tadi kita ada titik A. Kemudian titik A tadi sampai B saja. Kali ni dia sambung lagi. Disambung sampai titik C. Titik A dah bocor dah. Titik A ialah 1, 3. Titik tengah-tengah yang biasa kita cari semasa latihan buku AdMath kita tu pun dah bocor iaitu 4. Sekejap comot pula. 4, 7. Okey, kemudian ada satu titik baru namanya C. Dan kita tak tahu lagi koordinatnya tidak diberi oleh soalan dan dia tanya cari koordinat C. Okey, kita perlukan maklumat tambahan. Dia kata dengan jarak dari B adalah 2 kali ganda jarak dari AB. AB tadi jaraknya 5. Jadi sudah tentunya jarak yang ini akan menjadi 10. Okey. Yang kita kira tadi jarak AB 5. Lepas tu dia kata garis lurus AB jarak C tu dengan B adalah 2 kali ganda yang 5 tadi. Jadi jaraknya 10. Tetapi untuk mengira kita bukan kira jarak, kita kira nisbah.
5 dengan 10 adalah 1:2. So saya padam 5 dengan 10. Okey, saya nak consider nilai X dahulu. Okey, nilai X dahulu sama dengan, jadi Madam akan tengok titik 1, titik 4 dengan X dan Madam akan terbang 2 kali. Terbang yang pertama, terbang yang warna kuning dan kita serang nilai warna pink. So kat situ Madam dapat 2 darab 1. Kemudian kita terbang yang kedua, nombor 1 ni serang yang pink sana pula. Tambah dengan 1 darab dengan X. Perkan dengan 3. Nilai X yang kita nak kira sekarang pun dah tahu jawapannya iaitu 4. Ni dia dah bagi dah. Jadi Madam kira sedikit. 12 sama dengan 2 tambah dengan X. X sama dengan 10. Okey, itu selesai pengiraan untuk X. Sekarang Madam nak kira untuk Y pula. Madam guna warna kuning dahulu. Tetapi kali ni Madam nak serang warna yang di belakang ni. Biru ni. Okey. Madam ambil warna kuning dahulu. Okey, jawapan kita dulu. Nilai Y kita adalah 7 sama dengan. Yang pertama, 2. Kita darab dengan yang warna biru. Tambah 1. Kita darab dengan warna biru. Per dengan 3. So, Madam akan dapat 21 sama dengan 6 tambah dengan Y. Y sama dengan 21 tolak 6 sama dengan 15. Okey, sorry Madam buat nilai Y ke sana. Madam suka tulis dari sana sebenarnya. Okey, jadi titik C dia nak dalam bentuk koordinat. Jadi nilai X kita 10. Nilai Y kita 15. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Boleh, Madam. Boleh. Saya Dia pakai formula yang titik yang membahagi suatu temberan garis tu. ya, kita guna yang ini ada rumus dia bagi. Ada. Lepas tu jarak antara dua tu dia macam tak sama. Yes. Okay, Madam, faham. Yang ini tu ada kawan tulis. Bab 7 form 4 koleksi soalan perbincangan. Kalau awak nak buat kan, awak boleh ambil semua tajuk tu soalan pasir, awak ambil soalan yang sama tajuk. Okey, ada Madam letak kat sini. Madam tunjuk lagi sekali. Okey, ni. Okey, Madam tunjuk tajuk sebab Madam memang tak ingat tajuk tu. Sebab Madam kan seribu lain. Okey, tingkatan 4. Ni geometric coordinate. Ni. Yang kawan kita tanya tadi tu, ada peta konsep kat sini. Ni. Pelajar guna pembahagi tembereng garis. Cuma saya jarang guna word macam tu. Kadang-kadang saya tak berapa, orang kata tak berapa pick up lah dengan apa yang awak tanya tu. Okey, tajuknya geometrik koordinat. Yang kita bincang yang B tadi ialah pembahagi tembereng garis. Dan kalau awak tengok dekat yang saya buat peta konsep ni, memang tak ada rumus tentang jarak. Dia cuma bagi luas poligon. Lepas tu dia bagi persamaan lokus. Tapi kalau pelajar bijak memilih persamaan lokus tu, sebenarnya kita dah boleh dapatkan juga jarak lah. Gitu. Okey, kemudian pelajar juga dia boleh ambil dia boleh ambil katakan tajuk geometrik ni. Dia memang boleh buat setiap tahun dia boleh ambil soalan-soalan ni.
supaya dia nampak macam mana cara soalan diolah. Pattern yang sama. Every year ni ada ni. Cuma masa tu medium agak tertukar sedikit. Tajuk ini dengan tajuk garis lurus. Ada pertukaran sedikit lah. Macam pening-pening ayam lagi. Okey. Tu soalan nombor 13. Okey. Saya lajakkan sikit lagi. Nombor 14. Alang-alang saya dah study tadi. Nombor 14. Untuk nombor 14, ada satu garisan ni dia memang menolong kita lah. Okey, Rajah 5 menunjukkan 3 garis lurus dengan keadaan K, P, Q, R ialah pemalar. Seperti yang saya kata tadi, soalan letter-letter sekarang ni dia dah tak nak nilai dah. Dia nak dalam sebutan, yang ini K dalam sebutan Q, R dalam sebutan K dan P. Yang ini lagi menderita ni bila kira tak dapat jawapan. Okey, tetapi kita tengok garisan dia bagi tu selari. Selari, dua benda tu selari. Sudah tentu dia mesti ada kaitan dengan garisan ini. Jadi kita kena cari yang ini dahulu. Okey, mengikut tajuk ini, X sebenarnya per dengan pintasan X. Formula dia. Tambah dengan Y per dengan pintasan Y. Sama dengan 1. Yang ini paling cocok lah. Jadi kita boleh dapati bahawa di sini nilainya adalah P. Sebab apa? Tu ada X per P. Manakala Y pula, pintasan Y-nya dekat negatif Q. Negatif Q. Sini adalah negatif Q. Sebab paksi Y ni dia sentiasa positif lah. Ni positif, pintasan X pun positif lah kat situ. Yang menyebabkan dia negatif tu dia punya paksi tu. Okey, awak tak boleh bagi contoh Meda tunjuk. X per P tak ada masalah. Awak tak boleh kata negatif Y per dengan Q ni positif. Tak boleh sebab nilai bawah ni yang ada hak terhadap tanda negatif. Okey, itu yang pertama. Okey, so daripada sini sebenarnya kita dah boleh kirakan sesuatu. Okey, kalau awak tengok koordinat saya pergi pada koordinat. Koordinat sini kita baca P0. Koordinat di sini kita panggil 0, negatif Q. Jadi kalau medium mencari kecerunan sama dengan, katakan medium ambil 0, titik mula-mula ni 0. So dia akan jadi 0 tolak dengan negatif Q. Per dengan P tolak 0. Medium guna Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi daripada situ Meda dapati nilai kecerunan tangent adalah Q per dengan P. Itu adalah kecerunan tangent. Boleh? Boleh, madam. Baru garisan yang pertama. Sekarang Meda nak pergi kepada garisan yang kedua. Garisan kedua, garisan ni. Okey, garisan tu pula. So macam mana kita nak tengok? Yang pertama, kita tahu titik kat sini ialah 0, R dan yang bawah tadi P0. Jadi kat situ Madam boleh cari kecerunan jugalah. Kecerunan garisan warna kuning. M sama dengan, okey, kalau Madam buat R tolak dengan 0 per dengan 0 tolak dengan P, maka kecerunannya ialah R ataupun negatif R per dengan P. Itu maklumat yang kedua.
Boleh keturunan? Boleh madam. Okey. Kemudian Madam ada satu lagi garisan berwarna biru yang ini. Tetapi garisan ini dia bagi persamaan. KY sama dengan 3X tambah dengan 6. Y sama dengan 3 per KX tambah dengan 6 per dengan K. Jadi maklumat kita yang pertama ialah 3 per K ini adalah kecerunan. Kecerunannya selari dengan warna kuning. Kecerunannya selari dengan warna kuning. Jadi kecerunan dia 3 per K. Warna kuning tadi kita kira, mana tadi? Tu. Warna kuning tadi kita dapat negatif R per dengan P. Boleh sampai situ? Boleh madam. Itu info yang pertama, kita akan dapat maklumat. Yang kedua, apabila kita buat yang ini Y sama dengan MX tambah dengan C, maka yang warna purple 6 per K ini adalah pintasan Y sama dengan negatif Q. Jadi 6 per dengan K adalah negatif Q. Jadi, Madam boleh cari yang pertama K dalam sebutan Q dengan menggunakan maklumat yang kedua. Okey, untuk jawapan A, 6 per dengan K sama dengan negatif Q, maka negatif 6 per dengan Q sama dengan K. Sekali lagi, Madam minta maaf. Madam memang buat apa-apa, memang jadi ikut sana, Wak. Saya ikut sana jadinya. Jadi kalau awak nak buat betulkan pun boleh. K sama dengan 6 per negatif Q. Okay, kalau pelajar. Sebab sebenarnya Madam buat pertukaran suka sama suka. K pergi tempat Q, Q pergi tempat K. Jadi bila Madam buat macam tu, K naik atas lah. Kebetulan, kebetulan. Kemudian jawapan B, dia nak R dalam sebutan K dan juga P. So, Madam nak jadikan R ini pula tajuk. Okay, bila nak jadikan dia tajuk, yang pertama, kita kena nyahkan dulu P. Dia akan jadi 3P per dengan K sama dengan negatif R. Okay, tapi masih ada negatif lah pula. Kita pun tukar tempat duduk lah. Yang ini kebetulan selamat. Tukar tempat duduk, dia pergi sana. Semua orang sini datang sini. So, kita akan dapat R bila dia pergi sebelah kiri, dia jadi positif R. Tetapi yang ini akan menjadi negatif 3P per dengan K. Kadang-kadang pelajar tertanya-tanya, negatif tu hak atas ke hak bawah? Jawapannya adalah hak mereka. Okay? Hak mereka. Selesai soalan nombor 14. R sama dengan negatif 3P per dengan K. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Jadi sebenarnya kalau awak tengok kan, yang Madam bulatkan sekarang ni, yang ini sebenarnya infonya kita tak sampai nak cari gradient pun. Infonya hanyalah apabila diberikan persamaan yang ini, kita tahu titik sini adalah P, titik sini adalah negatif Q. Itu saja info yang dia perlukan. Tapi Madam tadi sebab bila kita menjawab tanpa jawapan kan, Madam kira semua dan tengok perkaitan. Okey, jadi yang Madam bulat tu sebenarnya dalam pengiraan sebenarnya dia tidak memberikan sebarang input positif. Okey, macam mana nombor 14? Faham. Faham kita dah terlajak masa, saya minta maaf.
So besok kita keep going lagi, masih buat soalan pasya. Sebab awak boleh tengok dah kaedah soalan pasya, dia bukan nak nilai pun. Okay, kita dah tengok 2018 pun gitu, 2019 pun gitu, 2020 tak ada, 2021. Kemudian ni tahun awak pula lah. Kita harap dia lebih mesra lah. Okay, itu saja daripada Madam. Kita jumpa lagi besok hari. Sambung soalan seterusnya. Saya tak decide lagi, saya tak study lagi. Biasanya saya study pukul 3 petang ke, 4 petang ke. Lepas saya dah tidur sekejap, saya study lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Kalau ada soalan silakan, tak ada masalah. Terima kasih, Madam. Sama.